الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini kita lagi diberi peluang bersama-sama hadir dalam sesi pengajian Al-Quran kuliah tafsir kita. Alhamdulillah, pada hari ini, pada malam ini saya akan sambung ayat 18 hingga 24. 18 hingga 24. Kita baca sikit kan, sambil kita semayang. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtah faqad jaa'a ashraquha fa anna lahum idza jaa'atuhum dhikrahum fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum wa yaqulu alladhina amanu lawla nuzilat surah fa idza unzilat suratun muhkamatun wa dhukira fiha al-qital ra'aita alladhina fi qulubihim maradun yanzuruna ilayka nadhara al-maghshi 'alayhi min al-maut فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها صدق الله. Alhamdulillah, kita sambung nas 24. Sebelum itu ada baiknya kita ayat 18 bagi feedback sikit yang kuliah sebelum ni. Apa yang belajar ni? Memperhatikan apa yang diperkatakan oleh antara lain lagi ayat dalam kuliah minggu lepas, minggu lepas. Ingat ceritakan tentang 4 jenis sungai dalam syurga. Susu, air, sungai air plain water, sungai madu, sungai susu dan sungai haram. Lagi? Ingat beberapa balasan atau beberapa Allah Ta'ala dan syurga kepada ahli syurga kan. So, minggu lepas kita berbincang, minggu sebelum ni kita berbincangkan tentang perkara yang bersifat intangible, benda yang tidak boleh kita nampak. Sebagai contoh, bukti-bukti ataupun tanda-tanda kebesaran Allah SWT melalui ganjaran kepada ahli syurga. Itu kita tak nampak, kita tak boleh bayangkan. Cuma Allah SWT memberikan tamsilan kepada kita. Saya ambil contoh sungai susu. Fiha anharum min labanin lam yataghayyar ta'am. Susu yang tidak berubah cita rasa. Kita bandingkan dengan susu yang kita boleh gambar secara empirikal di dunia, secara tangible. Susu kita beli kat Tesco pula, kat Coles. Kat Coles berapa hari dah dia ada expire je kan. Okey. Dia kadang-kadang tak sampai expiry date dia dah rasa masak. Kadang-kadang kita silap campur, rasa tak sedap. Kan? Dan susu tu berbeza-beza. Ada yang apa istilah dia? Susu yang diproses. Yang pasteurized. Ada yang skim, ada yang skim, ada yang homemade kan. Okay. So di dunia ni kita boleh merasai pelbagai rasa susu.
Adapun susu, sungai susu dalam syurga ini Allah Ta'ala gambarkan kepada kita supaya kita nampak dan kita boleh bandingkan. Semuanya kita boleh ingat dalam syurga ini nikmat. Kalau kita ambil nikmat susu tadi, nikmat yang kita tak terbayang dengan mata kepala kita. Sebab itu disebut dalam sebuah hadis, benda-benda dalam syurga ni ma la ainun ra'at, benda yang mata tak pernah tengok. Maknanya kalau atas dunia ni kita pernah merasa benda tu, kita pernah mengharapkan sesuatu benda yang kita nampak melalui mata kita, mana benda tu orang Kelantan kata debel lah, out of date. Bila kita masuk syurga Allah Ta'ala ni, benda-benda yang kita rasa very sophisticated atas dunia ni, benda tu kita tak pakai kan. Saya selalu bagi contoh teknologi kan. Dulu orang pakai, bila masuk rumah Haji Hamid, saya dah sebut benda tu. Dulu orang pakai iPhone 3G, iPhone 3G, kemudian 3GS, kemudian iPhone 4, kemudian iPhone 4S. Kalau dia nak keluar ni, kami iPhone 5 pula kan. Sebab orang yang pakai iPhone 4S, dia dah tak pandang lah iPhone 3GS. Orang yang pakai iPad 3, dia tak pandang lah iPad 1. Itu benda yang boleh kita fikir secara mudah, secara simple. Semaknanya bila kita mendapat ganjaran dalam syurga Allah Ta'ala, semua benda yang kita bayangkan atas dunia ni seolah-olah tak bernilai, tak laku. Sebab itulah Allah Ta'ala menyebutkan ganjaran-ganjaran dalam syurga ni supaya kita bersungguh untuk kita dapat. Wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Ganjaran dalam syurga, nikmat dalam syurga ni tak pernah kita terbayang dalam kotak pemikiran kita. Okey, jadi hari ini kita akan pergi kepada bukti-bukti ataupun ayat-ayat yang bersifat amaliyah, yang bersifat praktikal. Sebelum ni kita bincang tentang ciri orang beriman, ciri orang kafir, musyrik, dan ciri orang munafik. Sekarang ni kita akan tengok. Sebelum ni Allah Ta'ala menggambarkan kepada kita dalam bentuk yang bersifat teori. Okey, orang munafik ni dia ni menghalang orang Islam ataupun sahabat daripada pergi dengar kuliah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Dia sendiri tak nak pergi, jadi halang orang lain pergi dengar. Nah, ini ciri-ciri orang munafik. Kita pergi kepada ayat 18. Okay. Allah Ta'ala berfirman, "Fahal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtah. Laqad jaa'a asyratuha fa anna lahum idza ja'atuhum dhikra." Ini saya sengaja bawa terjemahan bahasa Inggeris. Okay, saya boleh bacalah. Ada terjemahan bahasa Melayu boleh bawa bahasa Melayu. Adakah mereka tidak adakah mereka menanti-nantikan? Yang zuruna, kalau orang belajar bahasa Arab, asal maksud nazara ni tengok, lihat. Tapi yang zuruna dalam konteks ayat ini bermaksud yang tazirun, menanti-nantikan. Illa sa'ata an ta'tiyahum baghtah. Menanti-nantikan apa dia? Tibanya masa. Apakah maksud masa di sini? Yang pertama, ulama-ulama tafsir menguraikan sama ada masa itu hari kiamat. Yang kedua, masa itu kematian. Okey, saya uraikan depan, saya akan uraikan ke bawah. Yang mana masa ini ataupun kiamat ini akan datang kepada mereka secara baghtah. Kalau kita jumpa dalam Al-Quran, biasanya Allah Ta'ala akan sebut kiamat ataupun mati akan datang secara baghtah. Baghtah ni unexpectedly. Bahasa Melayu kita tiba-tiba, secara mengejut, secara tidak sedar. Tiba-tiba tok kita meninggal, tiba-tiba ayah kita meninggal, tiba-tiba kawan kita yang baru kita sembang tadi naik motor besar, aksiden tepi jalan, meninggal. Tak berkaitan hidup atau keselamatan. Kawan kita yang baru kita cakap kat Malaysia untuk sembang dalam telefon, tiba-tiba 2-3 hari lepas tu kita dengar dia pergi menemui Allah, menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka benarlah kata-kata Allah Ta'ala, kematian itu dan hal kiamat secara generalnya datang secara tiba-tiba. Maksud tiba-tiba ni dalam keadaan bila sampai waktu itu manusia baru sedar dia tidak bersedia. Itulah kita baca setiap kali Jumaat dalam surah Sajdah kan. Bila berada di alam akhirat, manusia ni bila dibentangkan segala amal dia, apa yang dia kata? Rabbana absarna. Wahai Tuhan kami, pada hari ini kami tengok dengan mata kepala kami, basir. Kami tengok dengan mata, Kelantan kata dengan mata lendir.
Maksud mata lendir, mata betul lah. Nah, tengok dengan mata kepala kami. Rabbana absarna wa sami'na, dan kami dengar. Kalau ahli syurga dia dengar apa yang berlaku, apa yang balasan yang diterima oleh azab yang diterima oleh ahli neraka. Apa permohonan mereka? Farji'na, kembalikanlah wahai Allah kami ni ke dunia. Farji'na untuk apa? Na'mal salihan inna muqin. Kan? Kembalikan kami ke dunia semula untuk apa? Na'mal salihan, baru untuk kami buat amal salih. Kenapa? Inna mungkin. Hari ni baru kami yakin. Rasul-rasul dulu bagi tahu atas dunia, kami tak berapa nak yakin sangat. Tapi bila tengok di depan mata, barulah kami yakin. Wahai Allah, pada masa adalah Allah tak terima dah. Semua dah tutup dah pintu-pintu. Pada waktu itu manusia, orang-orang yang berdosa, dia akan minta kepada Allah SWT. Allah Ta'ala kata sorry. Sorry, tak boleh. Jadi bila tiba kematian, sama juga. Kan? Kita tak bersedia. Sampai masa dah malaikatul maut datang nak tarik nyawa kita. Sama juga sampai hari kiamat, waktu hari kiamat. Walaupun daripada dulu orang duduk apa dia? Duduk berkira-kira bila hari kiamat. Ada orang kata 2020. Kan? 2015 dulu. Saya ingat 2015. Ada yang terbaru 2053 kan. Adalah perkiraan dia, planet dia akan bertemu lah macam-macam. Dah. Mana saya akan hurai. Apa sikap kita bila kita membaca atau kita jumpa benda-benda yang bersifat prediction kepada hari kiamat. Okey. Faqad jaa asyratuha. Sedangkan telah tiba, telah datang kepada mereka asyratuha, ay asyratus sa', tanda-tanda hari kiamat. Atau kita sebut alamat-alamat kiamat. Okey. Kiamat ni akan berlaku, saya sebut kat bawah tu, secara tiba-tiba. Dan kiamat ini ulama-ulama huraikan ada dua lah. Mati